اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan lagi berbincang kita di mana ada tanda ke mana ayat ke berapa? Ya, ayat 283, ayat 283 dari surah Al-Baqarah. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 283 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Ayat 273. Ayat 283. Ayat 283 kita sudah berada di akhir, yaitu ayat 283 ni kalau saya ingat sebelum ni kita sudah bincang tentang ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah, surah berkaitan dengan keuangan. Ya. Pada kali ini ayat 283, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kamu berada di dalam bermusafir, yaitu jika kamu bermusafir wa lam tajidu katiban, dan kamu tidak dapati tukang tulis. Sebab apa? Sebab sebelum ni perbincangan dia berkaitan dengan hutang. Berkaitan dengan hutang ni ada yang berkaitan dengan riba, ada yang berkaitan dengan mencatatkan hutang, ada yang berkaitan dengan penyaksian dalam transaksi. Ya. Jadi satu bahagian sebelum ni, perenggan sebelum ni berbincang berkaitan dengan menderma. Ya, berkaitan dengan menderma. Lepas daripada tajuk menderma, masuk tajuk hutang dan transaksi keuangan. Ya, itu satu topik. Dan ayat kedua berkaitan dengan keuangan ni ialah wa in kuntum ala safarin, iaitu jika kamu berada dalam bermusafir. Sebab zaman dulu nak tulis hutang ni yang payahnya ialah orang tukang tulis tu tak ada, sebab tak ramai orang pandai menulis zaman dulu. Jadi dalam bermusafir ni berkemungkinan rombongan tu tak ada tukang tulis. Jadi siapa nak tukang tulis? Tak ada. Lalu Tuhan kata, jika kamu bermusafir dan tidak ada tukang tulis, farihanun maqbudah, kamu berilah cagaran terhadap hutang yang kita panggil ar-rahnu sekarang ni. Farihanun fa'adu, maka rihanun maqbudah. Ar-rahnu ni apa dia? Iaitu ar-rahnu ialah satu cagaran bagi hutang. Jadi sebenarnya dalam hukum fiqh, mencagarkan hutang ni semua benda yang ada nilai boleh dicagarkan kepada hutang. Semua benda yang ada nilai. Tapi kita zaman sekarang kita tak terima semua lah, sebab tak sesuai dengan zaman kita. Kalau secara rasminya, contohnya kita buat ar-rahnu, terima emas saja. Itu dari sudut amalan. Sebab apa amalan? Sebab setiap zaman tu ada sifat dia. Contohnya, kalau bank rakyat terima kambing, macam mana? Pikul kambing, dicagar kambing di bank, dia kena jaga,
banyak susah kan. Hukum asalnya boleh, tetapi disebabkan transaksi ni kena ada dua persetujuan. Kita nak cakap, orang yang nak terima tu dia nak terima tu barang yang kita nak cakap tu. Kalau dia tak nak terima tak boleh lah. Sebab jadi disebabkan kekangannya, maknanya cakaran ni mungkin dalam bentuk emas saja, ataupun jam yang mahal, barang berharga macam tu, mungkin ada orang terima. Jadi hukum dalam Quran ni, dalam Quran bab cagar ni, bab rahnu ni, ada satu ayat saja. Dan dalam hadis ada dua ayat, dua hadis cakap tentang dua ataupun paling tinggi tiga hadis cakap tentang menjaga. Ayat Quran ada satu. Tapi inilah boleh buat juga sistem tu, sebabnya prinsip tu digabungkan dengan prinsip hutang yang lain. Bab rahnu ni hanyalah bab menjagakan barang sebagai jaminan kepada hutang. Itu saja. Sebab apa? Lalu para ulama berbeza pandangan. Ini saya nak sebutkan di sini sebab saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana walaupun ayat Quran tu ada, tetapi ulama ni dia analisis dia berbeza. Jadi disebabkan Quran kata jika kamu bermusafir, maknanya dalam perjalanan, kamu tak ada tukang tulis, maka kamu pun buatlah ar-rahn, iaitu orang yang nak hutang dia menjagakan barang. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan orang yang nak hutang tu mungkin lepas ni dia pergi ke lain ke, lepas ni dia ada risiko dia tak bertemu dah dengan orang tu ke, dia ada risiko, jadi dia pegang barang cakaran. Jadi pada ulama berbeza pandangan. Salah satu pandangan yang mengatakan bahawa cakaran ni hanya boleh masa musafir saja. Sebab Quran kata jika kamu bermusafir dan kamu tidak dapati tukang tulis, maka kamu pun boleh buat ar-rahn. Jadi pada pandangan mereka, ar-rahn ni hanya untuk hukum dalam bermusafir saja. Aliran macam ni aliran literal, dia tengok zahir dia. Jika kamu pandangan yang kedua, dan inilah yang diterima ramai, sebab dia macam dia satu pandangan tu kukuh, tetapi dalam masa yang sama dia boleh diamalkan, iaitu walaupun Tuhan sebut jika sekiranya kamu bermusafir dan kamu tidak ada tukang tulis, lalu kamu buatlah ar-rahn, walaupun Tuhan sebut keadaan tu, tetapi mereka faham bahawa dia sebut tu sebagai memberitahu salah satu keadaan, tetapi ar-rahn boleh dibuat walaupun bukan dalam bermusafir. Sebab tu tak betul lah kalau orang tu dia tak ada basic pengajian Islam, kaedah, dia belajar tu tak berapa kemah mana lah. Lepas tu dia pun analisis ayat Quran tu sendiri, tengok satu ayat Quran dia analisis tu, berkemungkinan dia akan salah sebab dia tidak tahu teknik pengistimbatan hukum tu, dia tak tahu. Jadi tak boleh tengok macam suatu hadis saja terus buat kesimpulan. Contohnya 2-3 hari baru ni saya baca dalam Facebook, ada seorang budak ni dia tulis hadis, adalah satu hadis melarang daripada menjual kucing. Jual kucing. Dia pun kata, oh baru aku tahu dalam Islam ni tak boleh jual kucing. Maknanya dia tu buat kesimpulan hukum. Sebenarnya tak macam itulah, ada perbincangan. Of course ada ulama yang kata tak boleh sebab ada aliran literal, tetapi ada ulama yang mengatakan boleh. Sebabnya hadis itu perlu dikupas berdasarkan hukum-hukum lain lagi, perbincangan panjang lagi lah. Dia bukan ada satu ketul macam itu saja. Okey, jadi ini antara contoh yang bagus lah, iaitu
Tuhan sebut jika sekiranya kamu bermusafir dan kamu tidak dapati dan tak ada tukang tulis, maka kamu buat ar-rahnu. Jadi itu bukanlah penyataan terhadap syarat ar-rahnu, tetapi dia menyatakan satu keadaan di mana ar-rahnu itu boleh dilakukan. Lain itu, kalau kita faham syarat, memang ar-rahnu boleh dibuat dalam musafir sajalah. Tapi kalau kita tengok dari sudut hikmah pensyariatan, katakanlah ar-rahnu dalam musafir boleh, duduk rumah tak boleh. Apa masalahnya kalau duduk di dalam masa bukan musafir itu tak boleh? Sedangkan ar-rahnu itu sendiri tujuannya ialah wasiqatan lidaini, dia adalah jaminan kepada hutang. Bila tak bermusafir pun, kalau ada jaminan terhadap hutang, maka benda itu bagus juga, mengurangkan risiko orang yang tukang memberi hutang daripada hutang itu tidak dibayar. Dan memanglah dalam Islam ni dia menggalakkan kita membantu orang yang kalau dia benar-benar memerlukan. Dia benar-benar memerlukan ni, tak semestinya kita beri dalam bentuk derma, mungkin kita beri dalam bentuk hutang. Jadi apabila ada jaminan terhadap hutang, itu lebih menggalakkan orang untuk memberi hutang, sebab dia risiko dia kurang. Sebab sekarang ni ramai juga orang tak bayar hutang, terutamanya kalau hutang tu tak rasmi. Kalau hutang bank dia pandai bayar. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak lepas. Tapi bila hutang dengan member, dia open. Sebab jadi kita tak nak tolong pun member, lalu kita pun kata boleh bagi cakaran apa-apa. Tapi cakaran biar boleh kita tuntut lah. Kalau setakat geran tanah jangan. Sebab apa? Geran tanah kita lagi tuntut tak boleh. Lalu dia tak bayar hutang, dia tinggal geran tinggi macam mana pun, bukannya boleh kat kita tanah tu dengan adanya geran. Ada geran saja tak boleh. Sudah tentulah cakaran tu dalam bentuk lain. Okey, jadi dia mempermudahkan untuk menyelesaikan masalah lah. Lepas tu sudah tentulah tak tu saya ada membaca lah tentang ar-rahnu ni dan pandangan ulama. Kemudian apa yang menariknya ialah seorang ulama nama dia Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan satu ayat Quran ni dan 3 hadis, dia boleh menyelesaikan 127 masalah berdasarkan prinsip yang disebut dalam ar-rahnu ni. Ar-rahnu ada satu ayat Quran je boleh, tapi dalam kitab dia tulis panjang. Antara orang yang panjang dalam mengupas ar-rahnu ni ialah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia menyelesaikan masalah 127 masalah. Sebab itulah ayat Quran dengan hadis ni dia menjadi kaedah. Para ulama ni dia faham kaedah. Daripada kaedah tu dia menyelesaikan benda-benda yang tidak ada disebut pun dia boleh selesai, sebab dia dah menghayati kaedah. Okey. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah. Jika apa tu tadi dia kata boleh buat ar-rahnu. Fa in amina ba'dukum ba'dha, jika kamu telah memberi amanah bahagian daripada kamu kepada sebahagian lain. Maknanya apa? Orang yang nak buat ar-rahnu ni sudah tentulah seorang ambil harta yang dia nak, iaitu hutang. Kalau zaman kita ni kita ambil duit dan kita beri barang. Kita beri barang sebagai cagaran. Pada zaman dahulu bahkan cagaran tu dia tidak buat dengan institusi, dia buat dengan orang. Jadi tahap kawalan dia tu, walaupun tulis ni boleh hilang, boleh dinafikan, boleh timbul persengketaan lah bila berlakunya suasana penafian. Jadi Tuhan kata jika sebahagian kamu telah memberikan amanah kepada sebahagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanata, maka hendaklah dia menyampaikan balik amanah yang diberikan kepadanya. Sebab apa? Sebab konsep asal dia
Ar-rahnu, cadaran ni dia bukannya keuntungan. Dia bukan nak untung daripada hutang. Dia hanyalah orang zaman kita ni barulah kita jenis buat untung dengan hutang. Konsep asal dia tak buat untung dengan hutang. Contohnya dia tinggalkan emas, maka emas tu kamu kena hantar balik tak bila dia bayar hutang kamu. Jangan pula terjadi kamu tinggalkan barang jagaran, time kawan tu nak ambil balik kamu tak nak bagi. Jangan macam tu. Jadi dalam situasi kita sekarang yang bermuamalat berdasarkan institusi, dia tak nak bagi tu macam kurang berlaku lah, sebab benda tu direkodkan, kan? Mesti ada insurans lagi lah, apa macam-macam. Tapi itulah nak kata disebabkan pada zaman ini institusi yang memberikan hutang tu dia mendapat dia berniaga dengan hutang sama sekarang. Itu bezanya. Maknanya apa? Dia ada duit, orang letak cagaran, dia kena ambil untung di atas memberi hutang tu. Konsep tu sebenarnya dulu tak ada, tapi sekarang ni kalau bank tak buat macam tu, bank nak bayar sewa macam mana? Bank nak bayar gaji pekerja, bank, jadi dia kena ada untung daripada servis yang dia buat. Kalau zaman dulu, kalau dia pergi kepada individu tu mungkin orang kaya yang bukan cari makan dengan bagi hutang, tapi dia sekadar memberi untuk membantu orang tu. Apalah dua berbeza sekarang ni. Entiti yang memberi cagaran tu adalah entiti cari makan dengan benda tu. Of course lah dia kena ada untung, sebab kalau tak ada untung nak bayar gaji macam mana, servis dia, nak bayar overhead dia pekerja bank pun nak naik gaji juga, dia nak hidup macam orang lain. Jadi di situ menyebabkan design dia kena buat biar ada untung. Macam tu. Dia lari macam tu lah. Dia terpaksa gunakan istilah upah simpan. Sebenarnya upah simpan tu ialah tambahan kepada hutang lah. Dia konsep asal dia tidak ada perniagaan dengan hutang. Itu konsep asal dia. Tapi sehingga sekini cara yang dibuat oleh Ar-Rahnu itu maknanya itu cara yang kita jumpa lah. Kalau tidak tak boleh buat. Kalau langsung tak ada untung tak boleh buat. Nak bayar gaji tak boleh. Kerja sajalah, beri hutang, untung tak ada. Nak bayar elektrik macam mana? Minta derma. Kan? Kita pun keluar iklan derma, kutipan derma membantu bank cawangan bank. Mana boleh itu. Jadi keuntungan tu sudah satu yang mesti dah zaman ni. Cuma cara macam mana nak biar jadi boleh untung dengan cara yang dibenarkan. Itu yang isu itu yang berlaku lah. Tapi kita tak boleh tolak lah benda tu, keuntungan. Sebenarnya konsep asas dia ialah sebab itu dan kalau Imam Syafi'i dia memang tolak. Sebab dia kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang yang memberi manfaat kepada pemberi hutang, bukan penghutang, pemberi hutang. Semua hutang yang dalam hutang tu pemberi hutang tu dapat tambahan, dapat untung. Tak boleh. Jadi kalau guna kaedah tu bank tak boleh. Tapi masalahnya kalau isu dia adalah kalau bank tak untung macam mana dia nak hidup? Jadi sebab tu kita tu yang hari ni duduk cari kaedah apa semua tu, akhir-akhirnya gitulah. Apa yang ada sekarang ni ilmu manusia, cendekiawan kita sampai kepada apa yang mereka buat pada hari ini. Apa dia ambil pada asalnya memberi hutang tak boleh. Gunalah istilah tawarruk lah, guna istilah ni, guna nak suruh keadaan tu
Saya percaya satu hari nanti kita akan jumpa kaedah yang lebih baiklah. Baik semasa ke semasa ada improvement. Ya. Okey. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah. Sebab tu kalau dalam bincang bab ni, orang yang taksub mazhab Syafi'i ni dia terpaksa tak taksub dalam bab. Pandai pula tak taksub dalam bab bahawa betul tak nak niaga. Dan sebab itulah dalam bab lain pun jangan taksub sangat. Janganlah anggap macam seolah-olah orang bukan mazhab Syafi'i itu masuk neraka. Itu kita open minded lah. Mazhab-mazhab ni percubaan ulama dalam berijtihad. Imam Syafi'i, kalau orang lambat bayar hutang, tak boleh denda. Kalau denda, dia kira dapat manfaat. Haram tu. Jadi tak boleh. Orang zaman sekarang ni, kalau tak denda, lagi bayar, lambat bayar. Dia nak kena denda dulu baru kena bayar, dia tidak denda. Jadi macam mana? Sebetulnya jangan taksub sangat mazhab. Jangan sampai bila kita ada manfaat, barulah kita rasa kena guna masalah lain. Barulah kita rasa tak apa guna masalah lain. Tapi tak hari lain bunyi je bukan mazhab Syafi'i, memang singa tu kan, jadi Allah anti orang. Tak boleh itu. Open open minded, relax. Pandangan berbeza dari masalah. Khazanah ijtihad para ulama tu dia memudahkan umat Islam dalam mencari pandangan-pandangan yang sesuai dalam keadaan yang berbeza. Pandangan-pandangan itu telah ditimbang oleh mereka, ditengok dalam banyak sudut. Jadi fa'in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Jika sebahagian kamu memberi amanah kepada sebahagian yang lain, maka yang pegang amanah tu kena sampaikan baliklah. Biasalah bila suruh. Inilah dia yang saya selalu sebut. Inilah dia teknik Al-Quran yang kita kena tiru. Apa dia? Bila dia cakap benda teknikal, kita kena bagi balik apa yang maknanya hukum, perbincangan berkaitan dengan hukum. Lalu Quran kata wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia nak kata takutlah kamu kepada Allah. Sebab keadaan tu keadaan orang mudah untuk emas ketul orang tinggal kat kita. Jadi sayang nak hantar balik tu ada setengah orang dia macam tu. Mungkin kita pun macam tu juga. Kalau kadar RM10 tak sayang, jumpa RM10 tepi jalan, siap iklan lagi, duit apa ni? Tapi kalau jumpa RM50,000, mulalah tengok ini ni, tak ada orang dia balik. Sebab dah banyak. Mungkin duit kita jadi takut lagi. Tapi kalau harta pusaka yang jenis orang lain muda lagi, kita seorang yang tua kan, mula kita nak onak. Kalau bagi tanah, orang lain budak-budak lagi, kita seorang dah tua, potong kat tepi jalan dapat air itu. Kat tepi jalan tengok belakang tu mana mahal. Jangan dah mahal, kita timbang kat kereta dulu, kita cuk kat kereta dulu. Sebab itu maknanya dia bukannya tunggu kita curi pergi rompak bank, tapi cara kita mengurus tu sebenarnya juga boleh jadi satu penipuan. Sepatutnya undi, kita tak undi, kita guna sebab apa orang lain tak reti dalam situasi itu, kita pupuk ambil kita, ambil peluang. Tak boleh, kena undi. Dapat, tak dapat kan. Jadi bukan maknanya mencuri itu pergi mencuri benda orang, tak ada itu sekali. Tapi dalam pengurusan banyak berlaku. Sebab tu wa yattaqillaha rabbah,
dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab condong ke arah, kalau kita tidak bertakwa, kita akan buat. Sebab keinginan kemanusiaan itu memang tinggi. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu menyembunyikan penyaksian. Penyaksian ni memang kita tak boleh sembunyikan penyaksian. Sebab apa? Tadi orang tu dia nak bertransaksi, dia panggil kita jadi saksi. Tiba-tiba dia ada pertelingkahan, kita pun tak nak campur. Kita tak nak campur, kita kena campur. Sebab apa? Kita yang akan menjadi pihak yang menentukan hak tu dapat kat siapa. Tak bolehlah tak nak campur urusan. Saya bukan adik-beradik dia, saya tak boleh. Awak dah jadi saksi, pelanggan saksi, dia kena berpihak di pihak yang benar yang dia jadi saksi tu. Sebab kalau dia tak buat macam tu, kes tak selesai. Saksi ni bukan dalam saksi nikah saja, kan? Bahkan dalam mazhab Maliki, saksi tak payah pun dalam nikah. Dalam mazhab Syafi'i, saksi wajib, wali dan saksi. Dalam mazhab Maliki tak payah saksi. Sebab dia kata apa? Wali yang rendah, takkan nak saksi lagi, tak payah. Jadi dia tak payah, dia tak guna saksi. Dia kira wali tu dah cukup dah untuk menentukan, untuk memberitahu masyarakat bahawa perkahwinan tu betul. Tak akan berlaku dah tuduhan ke sebab wali siapa dia? Ayah. Ayah. Bila ayah kata anak dia kahwin, orang lain tak berani nak buka mulut dah. Ayah kan, takkan ayah nak rela anak dia jadi pandangan Imam Malik, dia tidak mensyaratkan saksi dalam nikah. Okeylah, itu nikah, tapi dalam jual beli tidak wajib. Cuma kalau ada, sebenarnya saksi yang wajib ni bukan saksi nikah, jual beli saja. Kalau kita terlibat dalam apa-apa penyaksian, kita tak boleh menarik diri. Sebab dia kira orang ni yang akan menegakkan kebenaran. Dia tanggungjawab terhadap isu tu, kes tu. Jadi wala taktumus syahadah wa man yatumha, siapa yang menyembunyikannya, fa innahu athimun qalbuh, sesungguhnya dia adalah seorang yang berdosa. Hatinya, qalbuh, hatinya, maknanya berdosa. Seorang yang buruk hati dia. Sebab apa? Sebab dia, dengan dia bersuara akan menegakkan kebenaran. Orang Islam ni adalah orang yang cinta kepada kebenaran. Kita kena berpihak kepada pihak yang benar. Dalam isu apa-apa, kalau kita tahu satu benar, satu tak benar, kita kena berpihak kepada yang benar. Itu kita kena latih. Kita tak boleh berkecuali, kita kena berpihak kepada yang lebih tepat, yang lebih benar. Tiba-tiba dalam satu kes tu, kalau saksi kata orang ni dia dah ada sokongan, dah kuat, tiba-tiba saksi kata saya tak nak campur. Jadi akhirnya kes tu mungkin orang yang benar tu dizalimi, maka tak boleh lah dia membantu kepada perbuatan yang zalim. Tak boleh. Jadi tidak boleh dia menyembunyikan kebenaran. Kalau siapa yang menyembunyikan, dia berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kamu lakukan alim, sangat mengetahui. Iaitu di sini disebut support dia ialah Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Sebab apa tadi? Sebab dia berkaitan dengan orang yang enggan. Orang yang enggan, dan dia melibatkan situasi ada orang dizalimi. Suasana ni tak jelas bagi orang luar. Dia tak jelas siapa sebenarnya yang betul. Mana kita tahu? Kita orang luar. Tapi dalam situasi tu ada orang yang betul, ada orang yang salah. Tiba-tiba kita tak nak ambil
orang yang sepatutnya menegakkan kebenaran tu dengkan. Oh, tak patut. Sebab tu tak semuanya, tak semua. Sebab tu hadis yang disalah fahami, iaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis itu betul. Antara kebaikan seorang muslim ialah bila dia tidak mencampuri urusan yang bukan urusan dia. Memang betul lah. Tapi dalam situasi tadi, dia bukannya urusan yang bukan urusan dia, urusan orang lain, tapi dia terlibat. Dalam menegakkan kebenaran, kita terlibat. Kita tak boleh berkecuali. Kalau ada satu isu yang memerlukan kepada sokongan kita tertegaknya kebenaran, maka kita kena participate. Itu tak boleh berkecuali. Sebab sifat orang Islam ialah dia menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi apa yang dimaksudkan tidak mencampuri urusan yang bukan urusan kita? Perkara-perkara yang bukan, tak patut kita campur tangan. Contohnya perkara-perkara yang melibatkan urusan individu, urusan keluarga tertentu yang bukan melibatkan orang luar, kita jangan pergi campur tangan. Itu maksud dia. Kalau kita hidup berjiran, contohnya jiran kita nak ejah rumah dia, ada ke mana, nak beli perabot apa, mana bukan kerja kita, itu dia. Itu maksud dia, kan? Bukannya jiran kita duduk minta tolong kita baca apa, jangan campur urusan orang. Kawan tu dah kena cekik ke kena apa lah, jangan campur urusan orang. Tak boleh. Bila dah melibatkan, ni kena tolong ni apa, masuk perompak ke rumah dia, ada masalah tersepit ke apa semua, tercekik ke kan. Jadi pada masa tu kena bantu lah. Bukan maknanya tak perlu ambil tahu orang dalam apa juga keadaan, tak boleh lah. Jangan, maksud tidak mencampuri urusan orang lain. Ada kawan saya, dia ni poligami ya. Oh, dia kata susah orang poligami ni. Sebab orang suka campur tangan. Ni isteri ni orang apa pula kahwin ni. Orang nak kahwin berapa pun dia, kan? Benda tak perlu tahu, dia mungkin nak selongkar. Jadi dia kata susah. Jadi benda yang kita perlu tahu, mana contohnya dia melibatkan keselamatan, dia melibatkan itu, kita kena ambil tahu juga. Jadi bukannya tak tahu tu, tak mengambil tahu tu, tak ambil tahu langsung, tapi bukan juga mengambil tahu tu mencampuri urusan yang tidak sepatutnya. Jadi dalam isu saksi, memang orang tu memang berkewajipan. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Okey. Segala surah Al-Baqarah ni, segala perbincangan hukum, hakam, apa semua tu habis pada ayat 283. Dan 3 ayat yang terakhir ni merupakan penutup kepada surah Al-Baqarah. Kita ada masa lagi? Ada azan. Ada lagi. Berapa minit lagi? 5 minit lagi. Okey. Sempat lagi lah 1 ayat kan. Okey, dari dalam 3 ayat penutup ini, kalau kita tengok, bila penutup sudah tentulah dia tidaklah pergi kepada satu isu ataupun satu kes tambahan lagi, satu tak ada, dia pergi kepada rumusan, dia memberi. Jadi sebab itulah kembali kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan nilai dan konsep. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita baca terjemahan dia, kita tengok di sini macam seolah-olah ayat Quran ni dia melompat daripada duduk bercakap tentang hutang ar-rahnu menjadi saksi, tiba-tiba
tukar tajuk apa dia? Milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Kalau kamu menampakkan apa yang ada di dalam diri kamu ataupun kamu menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, Allah akan hisab juga. Okey, jadi dari sudut konsepnya tadilah ada sikit ruh tadi tu perbincangan berkaitan dengan muamalah ke ataupun keseluruhan ni perkara yang dibincangkan sebelum ni berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan semua benda yang kita tengok di sepanjang surah Al-Baqarah. Banyak isu-isu yang kita lihat, dia punya asas dia Allah akan menghisap diri kita dalam segala apa perkara sekalipun. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jadi bila turun ayat ni, kita macam relax je baca ayat ni kan. Sahabat tak lena tidur ni baca ayat. Dia jadi rasa takut. Tu jawabnya kita dengan sahabat ni, kita relax. Sahabat takut baca ayat ni, sudahlah. Apa? Sebab ayat ni kata kalau kamu nyatakan ataupun duduk dalam hati kamu, Allah akan hisab kita. Macam mana gitu? Sebab apa? Sebab hati kita ni, dia bukannya baik semua. Ada juga dia tergambar nak buat benda jahat. Nah, kau tuan-tuan ni baik semua, tak tahu kan? Tapi kadang-kadang kita ada juga benda buruk yang kita terlintas dalam hati kita nak buat. Lalu sahabat kata, sudah kalau terlintas hati pun Tuhan hisab juga, masuk neraka habis kan. Jadi mereka takut, sangat takut. Jadi mereka pergi jumpa dengan Nabi SAW. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, jadi ayat ni sebenarnya kalaulah Tuhan ni nyatakan semua yang nyata, semua yang ada dalam hati kita pun dia hisab juga, memang masuk neraka lah kita. Ada orang dia terlintas benda yang pelik-pelik. Kita ni terlintas juga benda buruk ke apa semua kan. Tapi kalau ada orang dia sampai tahap terlintas benda yang Tuhan ni ada betul, contohnya kan, ataupun Islam ni betul betul. Jadi kalau terlalu banyak sangat terlintas benda tu, dia jadi macam penyakit lah. Akhirnya kita jadi tak boleh nak buat benda lain. Tapi dalam situasi biasa ni, kita tak banyak sangat terlintas benda tu, tapi ada. Kadang-kadang benda yang buruk kan, kita kelahi dengan jiran kita, kita terlintas dia ni nak kena sembelih ke kan? Tapi dia main dalam hati je lah kan. Kalau Tuhan hitung juga, anggap itu pun satu kesalahan, maka sudah tentu. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah bukannya kesalahan dalam lintasan hati, bukan. Lintasan hati ini tidak dikira, tapi apakah yang dianggap kesalahan yang dikira ialah amalan hati yang ditegaskan. Amalan hati yang ditegaskan, contohnya kita kata niat yang ikhlas diberi balasan. Tapi kalau orang tu memang tak ikhlas, dia tak boleh balasan lah. Sebab apa? Dia niat benda lain, benda tu dalam hati juga. Memang ada dosa hati, pahala dalam hati ni memang ada. Dan amalan hati ni amalan yang besar, lebih besar lagi daripada amalan anggota. Sebab dia nak ikhlas dengan tak ikhlas. Tak ikhlas tu sebab apa? Contohnya dia buat sesuatu bukan kerana nak dapat pahala pun, dia ada tujuan lain. Dan tujuan tu lebih besar daripada nak dapat pahala. Nak dapat pahala dia tak terlintas pun. Jadi perbincangan ini agak panjang. InsyaAllah kita akan bincang lagi dalam kuliah kita yang akan datang berkaitan dengan amalan zahir dengan amalan hati.
dan ia merupakan satu perbincangan yang penting kerana betul dalam perkara ini membawa impak yang besar kepada keseluruhan amalan kita. Ya. Jadi kita berhenti pada ayat ini, tapi kita akan sambung balik ayat 284 ni. Akan kita sambung balik dalam perbincangan yang akan datang. Saya sudah hidupkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu